Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam saudara-saudara ini, vanakkam, ni hao. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, alhamdulillah saya dapat berucap malam ini di program, di ceramah di Pejabat Keadilan Gopeng untuk kita menyampaikan perkembangan terkini. Saban hari, tiap-tiap kali saya turun ke mana-mana, saya pergi berjumpa saudara mara saya bila ada kenduri, atau saya turun ke kawasan saya, orang akan tanya bila pilihan raya. Jawapan saya senang. Saya bukan Najib Tun Razak, saya bukan Rosmah Mansur, saya bukan bomoh diorang. Jadi saya tak tahu jawapan. Tapi memang terngiang-ngiang jawapan ni, sebab kalau ikut rentak gendang tu, dah lama dah orang kata bunyi macam nak pilihan raya. Sejak awal tahun, sejak hujung tahun lepas lagi, sampai banyak orang, sama ada diri dia nak kahwin atau anak dia nak kahwin, dia terpaksa tangguh sebab tak tahu bila pilihan raya. Sama ada dia nak bertanding atau dia nak bersanding, kena simpan duit dulu, jadi terpaksa tangguh. Silap hari bulan, ada yang tunang lagi sebab lambat sangat nak kahwin, semata-mata sebab nak tunggu bila pilihan raya. Orang semua susah hati, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau macam saya kata tadi, memang rentak itu menuju ke arah pilihan raya. Kita tengok sebab itu dalam ucapan Perdana Menteri bulan 9 tahun lepas dia tengok reaksi rakyat turun beramai-ramai pada bersih 2, maka dia mengatakan bahawa, dia kata kita akan masukkan ISA. Ini sebenarnya perjuangan yang dibuat oleh rakyat sejak 1960. ISA diperkenalkan, yang termaktub di dalam buku jingga Pakatan Rakyat. Tetapi bila dia dah tengok rakyat ramai menentang, barulah terhikit-hikit UMNO Barisan Nasional pun kata nak masuk ISA. Dan itu antara langkah awal mereka nak memenangi hati rakyat. Kemudian apa lagi dia buat? Dia buat himpunan belia sejuta. Dia buat himpunan UMNO 66 tahun. Dan pelbagai lagi bantuan rakyat satu Malaysia. Tetapi nampaknya Najib masih tak berani nak pergi pilihan raya. Mungkin sebab bersih 3. Dia kalut tengok rakyat yang ramai sangat turun. Sampai 2 hari lepas Nazri cakap apa? Semalam sebenarnya Nazri cakap apa? Dia kata kita nak gulingkan kerajaan macam di Mesir sebab kita bawa garam dan botol air. Inilah hebatnya kerajaan Malaysia, yang beli kapal selam, yang beli kapal terbang berbilion-bilion, tapi takut dengan garam dan botol air, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah hebatnya kerajaan Barisan Nasional di Malaysia. Jadi sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, saya pun tak tahu bila pilihan raya. Tetapi kali ini kita tahu pilihan raya kali ini akan jadi pilihan raya paling sengit dalam sejarah negara kita. Pilihan raya paling kotor dalam sejarah negara kita. Paling sengit, kenapa, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab kali ini ada alternatif. Buat pertama kali sejak negara kita merdeka, rakyat benar-benar ada pilihan untuk mengubah kerajaan. Sama ada Barisan Nasional atau Pakatan Rakyat. Macam kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, pilihannya madu di tangan kanan kita Pakatan dan racun di tangan kiri kita Barisan. Buat pertama kali pilihan itu ada di tangan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tak pernah ada. 1990 betul ada semangat 46, tetapi pembangkang tidak bersatu. 1999 betul, waktu itu gelombang reformasi, tetapi kita tengok waktu itu hanya masyarakat Melayu yang menyokong pembangkang. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kali ini selepas gelombang perubahan 2008, kita tengok alternatif itu jelas. Dan kita dapat tengok UMNO hari ini masih lagi terperangkap dalam perangkap rasuah
Ini bukan perkara yang luar biasa. Mana-mana parti politik yang sudah memerintah begitu lama, dia menjadi berkarat, menjadi rosak dan punah. Dan itulah UMNO hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Bayangkan kes lembu 250 juta YB Sivakumar sebut. Pinjaman 250 juta ringgit diberi kepada keluarga menteri untuk menternak lembu. Lembunya tak seberapa, tapi duitnya sudah diambil. Kemudian dibeli kondominium mewah di Bangsa, dibeli kondominium mewah di Singapura. Sebelum ini, daging lembu paling mahal ialah lembu Kobe daripada Jepun, yang digunakan untuk buat steak. Tapi hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, Malaysia mencipta rekod sebab lembu di Malaysia ini tinggal di kondominium mewah. Bukan murah nak jadi lembu Shahrizad ni. Sampai, tuan-tuan dan puan-puan, timbalan Ketua Wanita UMNO Malaysia sendiri mengadu. Dia kata, Shahrizad, tolonglah letak jawatan sebab kami tak tahan. Bila kami pergi kempen di kampung-kampung, orang makcik-makcik buka pintu, kata, tengok wanita UMNO pakai tudung merah, baju putih, alamak nampak lembu lagi. Bila orang naik kereta di kampung, tiba-tiba lembu lintas jalan, kena break, dia kata, alamak Shahrizad lintas jalan. Itu bukan orang PAS cakap, bukan orang keadilan cakap, bukan orang DAP cakap, orang UMNO sendiri naik kepada Shahrizad sendiri yang cakap, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada rasa malu, terang-terang. Malah bila saudara Rafizi Ramli mendedahkan pembelian kondominium Wan Menerong di Bangsa, satu unit Rafizi cakap dibeli oleh NFC. Apa kata suami kepada Shahrizad? Dia kata, Rafizi menipu kami beli 2 unit. Tak ada rasa malu langsung. Duit rakyat, tuan-tuan dan puan-puan. Semalam, 2 hari lepas, saya bersembang dengan orang yang pergi ke pelancaran salah satu restoran mewah milik Shahrizad yang dia guna duit 250 juta. Satu restoran ini saja renovation dia 4 juta ringgit. Dia pakai duit pinjaman 2% tersebut. Betapa ramai rakyat biasa nak buat ternak lembu beberapa ekor, nak pinjam 10,000, nak pinjam 20,000, kena reject. Kalau tak kena isi borang UMNO, itu pun belum tentu dapat. Ahli UMNO kat bawah ni pun dapat ciput-ciput je, tetapi orang UMNO macam Shahrizad di atas dapat kaut 250 juta ringgit. Macam Cikgu Nazri kata tadi, kalau ada orang-orang UMNO yang ada malam ni di balik-balik pokok duk gelap-gelap tu, saya nak pesan, tak ada berapa sen sangat kamu dapat daripada UMNO tu. Yang duk dapat banyak-banyak orang di atas. Orang di bawah ni dalam UMNO pun tak dapat banyak pun. Setakat pakai angkat keris tu tak ada pergi mana pun. Orang sekarang perang pun dah pakai pistol. Tak ada gunanya, tuan-tuan dan puan-puan. Kena dengar betul-betul. Dan sebagaimana dikata oleh pengurusi majlis tadi, saya nak cerita sedikit. Yang sekarang buat Najib tak boleh tidur malam bukan sebab Rosmah kuat berdengkur. Yang buat Najib tak boleh tidur malam ni, tuan-tuan dan puan-puan, sebab kes kapal selam. Kita masih ingat atau tidak kes kapal selam tak boleh tenggelam? Ingat? Kita beli, harga dia 7 bilion ringgit. Bukan murah. Nak lawan dengan apa? Garam dengan botol air ni. 7 bilion ringgit kapal selam, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita didapati dalam kes ini telah dibayar sebanyak 450 juta ringgit. Syarikat Perancis ini bayar kepada sebuah syarikat bernama Perimeca. Perimeca ini dimiliki oleh Razak Baginda yang terlibat dalam kes Altan Tuya. Malah orang kaitkan Altan Tuya ini sebab katanya Altan Tuya ini nak minta saham dia daripada Razak Baginda, sebab dia tahu Razak Baginda dan Najib terlibat dalam kes melibatkan komisen 450 juta ringgit dalam kes pembelian saham, pembelian kapal selam Scorpio.
Tapi bila kita bawa kes ini ke Mahkamah Perancis, dan kes ini akan diadili di Mahkamah Perancis bulan 9 ini, tuan-tuan dan puan-puan, hasil siasatan Mahkamah Perancis didapati lebih banyak fakta yang memalukan negara kita. Rupa-rupanya dalam dokumen yang disebut oleh Mahkamah Perancis ada 153 dokumen. Salah satu dokumen tersebut menyebut Najib sendiri meminta 1 bilion dolar Amerika atau 3 bilion ringgit semata-mata untuk temu janji dengan dia untuk mempertimbangkan pembelian kapal selam. Bayangkan, nak timbang pembelian, belum tentu beli lagi, dia minta 1 bilion dolar Amerika, 3 bilion ringgit. Dia bunyi ni mudahlah, bilion, juta semua, sebenarnya 3,000 juta ringgit. Bayangkan betapa banyak rumah kos rendah boleh dibuat, betapa banyak pinjaman boleh dibuat. Malah kos ini yang kita anggarkan untuk mulakan skim pendidikan percuma kita dengan 3 bilion ringgit sahaja. Najib 3 bilion ini hanya untuk dapat appointment bagi dia mempertimbangkan nak beli atau tidak kapal selam. Bila kita fikir-fikir memang logik. Sebab itulah bagi Syahrizad dia kena ambil 250 juta. Dia pun boleh tahan ketua wanita. Najib waktu itu baru timbalan presiden. Kalau timbalan presiden dah 1 bilion, dia dah 3 bilion, apatah lagi bagi ketua wanita. Itulah betapa dahsyatnya barah rasuah di dalam UMNO ini. Dan ada lagi yang lebih memalukan negara kita dan merisaukan kita. Pembayaran 145 juta ringgit daripada syarikat Perancis kepada sebuah syarikat yang juga dimiliki oleh Razak Baginda dan ayah dia, nama Terasasi, yang beroperasi di Hong Kong, yang mana untuk dapatkan dokumen rahsia daripada tentera laut di Raja Malaysia tentang penilaian pembelian kapal selam. Ini rahsia keselamatan negara. Betapa banyak pemimpin DAP, pemimpin PAS, pemimpin keadilan, termasuklah kawan lama kita Saudara Ezam, yang ditangkap di bawah akta rahsia rasmi sebab dedah isu rasuah, bukan isu rahsia apa pun, tetapi ini kes pencabulan rahsia keselamatan negara kepada syarikat asing semata-mata untuk dapat bayaran 150 juta ringgit. Dan disebut di dalam itu pembayaran termasuk kepada UMNO untuk kempen pilihan raya mereka, dan nama kroni-kroni Daim di dalam senarai penerima wang tersebut. Jelas tuan-tuan dan puan-puan, kes ini akan bermula bulan 9. Dan sebelum ini hakim atau mahkamah di Perancis telah mengatakan mereka akan memanggil Najib Razak Baginda, Zahid Hamidi, Menteri Pertahanan sekarang, antara lain sebagai saksi. Zahid kata dia tak mau pergi, dia kata tak ada kuasa pun Mahkamah Perancis. Betul, tetapi Mahkamah Perancis sekiranya kita engkar boleh keluarkan warrant, dan warrant itu tuan-tuan dan puan-puan bermakna sekiranya Najib pergi ke mana-mana negara di Eropah, tak semestinya Perancis, dia pergi ke UK, dia pergi ke Itali, dia pergi ke Greece, dia boleh ditangkap. Malu kita tuan-tuan dan puan-puan, kita akan ada seorang Perdana Menteri yang tak boleh pijak di bumi Eropah. Macam mana Rosmah nak dicincin tuan-tuan dan puan-puan kalau suami dia tak boleh teman pergi ke Eropah? Sebab itu ini kes yang besar, dan kita kena ingat sampai hari ini kita jangan lupa yang disabitkan kesalahan hanya Azilah dan Sirul, pengawal keselamatan kepada Najib Tun Razak sendiri. Apa motif mereka kita tak faham. Katanya yang ada hubungan, dan diakui sendiri oleh Razak Baginda, yang ada hubungan dengan Al-Tantuya ialah Razak Baginda. Kenapa Azilah dan Sirul suka-suka nak bunuh, nak letupkan Al-Tantuya? Tapi kita akan ikuti. Dan kes ini tuan-tuan dan puan-puan diikuti di seluruh dunia. Sudah keluar di dalam akhbar di Kemboja, sudah keluar di dalam akhbar di Malta dan beberapa negara lain, dibangkitkan di parlimen di Malta, di negara luar.
Malu negara kita, tuan-tuan dan puan-puan. Dan lebih malu lagi, beberapa hari yang lepas ketika mula sidang parlimen, YB Nurul Izzah Anwar membawa usul tergempar untuk membincangkan isu ini, tetapi diketepikan oleh speaker parlimen sebagai tidak relevan. Tetapi di parlimen Malta, sebuah pulau kecil di Laut Mediterranean di Eropah, yang juga terbabit secara tidak langsung di dalam laluan wang haram ini, perkara ini boleh dibangkitkan di dalam parlimen. Di dalam negara luar boleh, di dalam negara kita sendiri tak boleh. Kalau Najib jantan, dia rasa dia tak bersalah, inilah peluang terbaik. Pergi parlimen jawab. Apa nak takut, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab itu kita kata masalah rasuah ini semakin serius, semakin parah. Dan kita dapat bandingkan macam dikata oleh YB Sibakumar sebentar tadi, bagaimana negeri-negeri pakatan, negeri Kedah di bawah kerajaan pakatan, royalti balak telah meningkat berkali ganda. Negeri Pulau Pinang, negeri Selangor dapat pengiktirafan 4 bintang daripada Ketua Audit Negara. Bukan pengiktirafan daripada Harakah, bukan pengiktirafan daripada Suara Keadilan, pengiktirafan daripada Ketua Audit Negara. Ini bukti kita boleh lakukan, dan lebih banyak lagi yang kita lakukan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya masih ingat lagi, kita menang dahulu tahun 2008 di negeri Selangor. 100 hari kita menang. Kita tak pergi cari tanah, kita tak pergi cari projek macam orang UMNO, kita tak pergi cari kontrak. Apa yang kita buat 100 hari kita menang di negeri Selangor, kita bagi air percuma untuk semua pengguna meter individu di negeri Selangor. Kita bagi anak-anak baru lahir RM100 tiap-tiap tahun sampai usia mereka 15 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tambah anak, bagi beranak di negeri Selangor supaya dapat manfaat ini. Dia asalkan lahir Selangor atau salah satu ibu bapa dia anak Selangor, cukup. Orang miskin masuk universiti dapat duit, orang tua meninggal dunia dapat duit, tuan-tuan dan puan-puan. Ini kita buat di negeri Selangor. Sekolah agama rakyat tadi disebut, bantuan per kapita ditarik balik zaman Tun Dr. Mahathir, sebab dia kata di sinilah lahirnya pembangkang, di sinilah lahirnya pengganas. Kerajaan Pakatan Rakyat bagi 6 juta ringgit tiap-tiap tahun. Sekolah Cina 4 juta ringgit, sekolah Tamil 4 juta ringgit. Gaji guru-guru kafar. Dulu betul zaman PN ada naik, tetapi kalau naik pun, tuan-tuan dan puan-puan, dia buat majlis besar-besaran. Bukan majlis macam ni, buat majlis di Dewan, cantik, belanja puluhan ribu. Panggil semua guru-guru kafar dekat dengan pilihan raya. Dia pun kata, kerana kerajaan BN ada tradisi membela rakyat, maka kita akan menaikkan gaji guru-guru kafar RM30, 50 sen. Pengumuman bagai nakkah. Belanja buat majlis puluhan ribu, naik gaji RM30, 50 sen. Gaji guru-guru nak ajar anak-anak Al-Quran dan Fardu Ain. Sebab itu bila kita menang, gaji guru kafar hanya RM700. Hari ini gaji guru-guru kafar di Selangor RM1,300 di bawah Pakatan Rakyat. Ada utusan lapor tentang ni? Ada. Ada TV3 lapor? Tak ada. Dia kata kita jual Melayu. Sekarang banyak pula, bukan setakat utusan TV3, banyak lagi. Perkasa, Tibai pun ada Mursyidul Am. Saya ingat hanya PAS dan Ikhwanul Muslimin ada Mursyidul Am, tetapi sekarang ada pula satu organisasi nama Tibai ada Mursyidul Am. Dia duk kata kita jual Melayu, jual Islam. Tetapi tengok apa yang kita dapat buat. Rekod kita, tuan-tuan dan puan-puan, jelas sekali. Tak boleh dinafikan lagi. Yang mereka boleh main, tuan-tuan dan puan-puan, sebab mereka takut mereka tak kalah. Yang mereka boleh main ialah rasa takut, rasa benci sesama kaum. Model mereka sama. Program BN tidak ada program macam ni. Kalau tengok program mereka, ada pelbagai kaum, program bagi duit ada. Tapi kalau program ceramah tidak ada. Sebab program mereka, program UMNO, mereka akan hentam orang Cina, hentam orang India.
Program Cina, mereka akan hentam orang Melayu. Takutkan, dia kata undi pakatan, pas memerintah, anda semua kena potong. Potong apa saya tak tahu. MIC mungkin dah tak buat program lah, saya tak tahu. Sekarang Najib Sami Value dah tak laku, Najib je yang laku. Tapi itu saja politiknya, politik pecah dan perintah, politik ketakutan, menakut-nakutkan kita. Bayangkan kita dah 50 tahun merdeka, tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak muda kita masih lagi diajar politik takut. Sesama kita, sesama jiran, sesama rakan-rakan sebangsa Malaysia. Sedangkan Islam sendiri menganjurkan kita di ta'arafu, untuk kita berkenal-kenalan sesama manusia. Tetapi Barisan Nasional mengajar kita untuk takut menakuti sesama manusia. Mereka sudah tidak ada modal lain. Sebab kalau dulu, macam kata YBC Bakuma, dulu betul kita hanya boleh berjanji, kita hanya boleh bagi visi kita. Tetapi hari ini kita ada rekod kita. Kita betul, kita ada buku jingga. Antara lain kita janji nak masukkan ISA, nak mulakan pengambilalihan tol, pengambilalihan lebuh raya untuk masukkan tol, nak bagi elang RM500 kepada guru-guru dan sebagainya. Tetapi selain daripada buku jingga yang menjadi agenda bersama Pakatan Rakyat, kita ada rekod yang saya sebut tadi, 5 buah negeri. Di Selangor, kalau sebut pasal tanah, penghuni lebih 15 tahun yang tinggal di kampung-kampung di Selangor, yang dulu hanya dapat TOL. Rupanya Perak ni baru dapat TOL. Di Selangor dah lama dah, dia orang zaman BN pun dah dapat TOL. Hari ini mereka dapat geran tetap, sama ada 60 atau 99 tahun. Di Selangor juga ada skim pembaharuan, skim tanah, di mana tanah 99 tahun boleh diperbaharui untuk hanya premium RM1,000. Ini semua kita buat di bawah Pakatan Rakyat. Dan rekod ini yang menakutkan UMNO Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan. Macam saya katakan tadi, buat pertama kali dalam sejarah negara kita, buat pertama kali dalam sejarah Malaysia, ada alternatif. Dan alternatif inilah yang menjadi ketakutan kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kena sampaikan mesej ini dengan jelas. Saya yakin yang datang malam ini lebih-lebih lagi yang sanggup tunggu sampai tengah malam. Mungkin kita habis 3 pagi pun boleh ya. Yang sanggup tunggu sampai tengah malam pada malam ini ialah penyokong Pakatan Rakyat. Saya tak perlu risau, insya-Allah. Tapi yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, mainkan peranan untuk menyebarkan mesej kita. Sampaikan mesej kepada rakan-rakan yang masih lagi pakai tudung merah, baju kurung putih, kawan-kawan yang masih lagi takut-takut nak datang program pakatan. Mungkin dia atas pagar tapi tak berani datang ceramah. Sampaikan. Dapat risalah, dah puas baca akak, bagi kat jiran yang UMNO. Kalau ada duit lebih, laki-laki ni lagi-lagi dah dekat bulan puasa, kalau yang merokok tu, mula-mulalah azam nak kurangkan merokok. Kalau tak, berhenti terus pun. Bila jimat duit merokok, guna duit yang jimat tu photostat untuk edarkan risalah kepada jiran-jiran. Ada duit lebih, bagi tabung sumbangan wang kepada pakatan. Kita tak ada wang banyak, tuan-tuan dan puan-puan. Nak kata kita menang di Selangor betul, tapi kita bukan BN. Kita tak pergi curi balak di Selangor kemudian bagi kat negeri pakatan atau bagi kat parti-parti pakatan. Itu bukan cara kita. Sebab kita Pakatan Rakyat, kita bukan Barisan Nasional. Jadi kita hanya berharap sokongan, keringat dan darah rakyat. Itu saja yang kita mampu. Dan paling kurang, tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak dapat bagi duit pun, tak dapat nak berkempen kepada jiran-jiran pun, yang kami minta paling minimum ialah untuk memberi undi, tuan-tuan dan puan-puan. Kadang-kadang ada juga orang seronok datang ceramah, tengok-tengok tak daftar mengundi. Membazir je, tuan-tuan dan puan. Saya datang jauh-jauh bercakap ni, bukannya dia orang ni bagi saya royalty banyak pun. Jadi saya berharap sangat, tuan-tuan dan puan-puan, pastikan sokongan itu. Sebab kali ini ialah satu pilihan raya yang cukup penting untuk negara kita. Suatu hari nanti anak cucu kita akan bertanya kepada kita, bila dapat peluang tahun 2012 ini, peluang untuk kita mengubah kerajaan, apakah yang kita buat?
Adakah kita bagi saham terhadap perubahan atau kita bagi saham kepada politik lama, politik kalut-kolot, politik ketakutan yang disebarkan oleh UMNO Barisan Nasional? Kita tidak ada alasan lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini mesti kita buat. Jadi saya harap sangat, ya, ini mesej paling penting dan juga kena sampaikan kepada jiran-jiran, jangan takut untuk perubahan. Hari ini apa yang UMNO sebarkan, selain daripada hilang kuasa Melayu, dia kata akan berlaku kacau bilang. Jangan risau, tuan-tuan dan puan-puan. Kita Pakatan Rakyat dah kalah pilihan raya 50 tahun. Tak pernah pun berlaku kacau bilang. Yang tak pernah kalah ialah UMNO Barisan Nasional. Sampaikan mesej kepada UMNO, bagi can kepada kita. Sebab kalau rakyat dah mengubah sekali, kalau kita pula tak buat kerja, saya yakin rakyat akan tolak kita dalam round akan datang. Yang paling penting nak adakan perubahan tersebut. Macam mana kita tengok perubahan di negara-negara Tunisia, negara Mesir, negara Indonesia dan lain yang telah pun melalui gelombang demokrasi tersebut. Kini tahun ini masanya sudah sampai untuk Malaysia, insya-Allah. Dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dapat mengekalkan kemenangan kita di Gopeng, kita dapat merampas bola Perak, insya-Allah tahun ini kita akan menang di Putrajaya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.